Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan mengenai isu-isu kontemporari tamadun barat dan Islam dari sudut hegemoni barat dan globalisasi, iaitu terhadap media, ekonomi, politik, sosial dan hak asasi manusia yang memberi kesan terhadap tamadun Malaysia di bawah subjek MPU 3052 iaitu Tamadun Islam, Tamadun Asia. Baiklah, ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri Nur Naimah binti Kamaruddin, Muhammad Danish bin Muhammad Yusri serta Nur Zulaika binti Zakaria. Baiklah, sebelum menghurai tajuk ini dengan lebih mendalam, saya akan menjelaskan dahulu apa itu hegemoni barat dan globalisasi. Hegemoni ditakrifkan sebagai pengaruh atau dominasi sesebuah negara kepada negara lain dengan menggubal pelbagai undang-undang bagi melengkapkan penjajahan terhadap rakyat peribumi. Manakala, hegemoni barat telah mempengaruhi pelbagai sektor terhadap komuniti serta negara. Ini menunjukkan bahawa hegemoni barat merupakan pengaruh dan penguasaan tamadun barat dengan tamadun Islam. Kemudian, globalisasi pula merujuk kepada proses yang membolehkan sesuatu aktiviti seperti ekonomi, kebudayaan dan sebagainya disebarkan atau diperluaskan ke peringkat antarabangsa menurut Kamus Dewan edisi keempat tahun 2016. Maka, hegemoni barat ini banyak dipengaruhi oleh globalisasi hingga menjadikan dunia sebagai dunia tanpa sempadan. Seterusnya kita akan melihat kepada isu media massa berkaitan dengan konflik Palestin dan Israel. Jadi seterusnya kita akan lihat apakah punca tercetusnya konflik di antara Palestin dan Israel. Konflik Palestin-Israel bukan tercetus disebabkan pergeseran agama atau politik. Sebaliknya berpunca daripada perbuatan rejim Zionis yang menindas hak asasi serta merampas tanah milik penduduk Palestin secara haram. Mahkamah Agung di Israel telah menyokong pengusiran keluarga Palestin dari Sheikh Jarrah bagi memberi kepada peneroka Israel. Agama dan politik hanya dijaja bagi mengaburi alasan sebenar konflik di wilayah berkolak berkenaan. Memohkan sedemikian turut disebarkan media barat. Kononnya konflik Palestin-Israel berkisar tentang perang agama, terutama berikutan peningkatan siri keganasan terbaru yang tercetus bulan Ramadan lalu. Pada situasi ini, media massa telah menjadi platform penyebaran maklumat bagi pihak Israel. Mereka memanipulasi media dan mereka seolah-olah sebagai mangsa serangan. Seterusnya, penyebaran maklumat palsu oleh media massa terhadap Palestin. Jadi media massa memainkan peranan yang cukup penting dalam penyebaran maklumat dan informasi, khususnya dalam pembangunan tamadun sesebuah bangsa. Jadi pada zaman moden kini, media massa telah menjadi satu platform bagi mendapatkan berita atau maklumat kerana ia amat mudah, cepat dan jimat. Seterusnya, isu Palestin-Israel digambarkan oleh media barat seolah-olah mereka mangsa keganasan Israel dengan bertujuan ingin memburukkan Palestin. Sudah tentu Israel telah memanfaatkan media sosial sebagai platform bagi mereka mengelirukan perkara yang sebenar. Hal ini dengan memburukkan Palestin agar mereka terlihat sebagai mangsa keadaan. Israel telah menokok tambah cerita dan bersedia dan telah memanipulasi berita bagi mendapat perhatian dunia seolah-olah mereka diserang dengan dahsyat. Contohnya, Israel telah menuduh mereka dibom oleh pasukan Al-Qassam, tetapi sebenarnya tiada apa-apa kesan yang serius yang mereka alami berbanding kehancuran yang Israel lakukan terhadap Palestin. Jadi Israel turut menggunakan media seperti contoh aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Kebanyakan daripada negara barat mempercayai maklumat palsu yang dipaparkan oleh pihak Israel. Kesannya masyarakat khususnya negara barat telah
berpihak kepada rezim Zionis kerana telah terpengaruh dengan berita palsu yang disampaikan. Pada slide ini kita akan lihat kesan konflik Palestin dan Israel terhadap Malaysia. Yang pertama, akan timbul konflik dalam kalangan orang Islam dan orang bukan Islam di Malaysia. Pada situasi ini akan berlaku perselisihan faham. Contohnya, orang Islam mempercayai atau yakin bahawa rakyat Palestin berada pada pihak yang benar, manakala orang bukan Islam mempercayai rakyat Palestin berada pada pihak yang salah. Hal ini akan menimbulkan perselisihan faham. Yang kedua, memupuk kesedaran yang tinggi tentang hak perlindungan wanita dan kanak-kanak. Melihat kepada kesengsaraan yang dialami wanita dan kanak-kanak Palestin, maka rasa empati akan lahir sebagai tanda belas kasihan sesama manusia. Yang ketiga, kita dapat mengukuhkan hubungan persaudaraan antara umat Islam di Malaysia. Jadi umat Islam di Malaysia dilihat menyokong saudara sesama Islam di Palestin. Contohnya, umat Islam di Malaysia sama ada di luar Malaysia turut bersama-sama bersolidariti dan melaksanakan solat hajat bagi rakyat Palestin. Yang keempat, kita dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat, khasnya orang Islam di Malaysia. Jadi masyarakat Malaysia akan lebih menghargai kemerdekaan tanah air dan bersyukur dengan kemerdekaan yang dikecapi oleh negara. Yang terakhir, akan wujud budaya kecaman yang memburukkan imej Malaysia. Hal ini kerana isu media sosial di antara rakyat Malaysia dan pihak Israel akan menyebabkan pelbagai kecaman. Perkara ini berlaku akibat daripada penggunaan bahasa yang kesat yang dilontarkan oleh rakyat Malaysia kepada pihak Israel. Dengan itu, pihak luar yang membacanya mungkin memandang serong terhadap pelakuan dan tutur kata rakyat Malaysia di media sosial. Isu yang berikutnya adalah isu ekonomi, iaitu di antara Bank Dunia dan Malaysia. Jadi pada slide yang seterusnya kita akan lihat apa itu Bank Dunia. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga kewangan antarabangsa yang menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang berkembang. Tujuan ini bagi program pemberian modal. Jadi sebanyak 189 buah negara yang bergabung dengan Bank Dunia. Jadi Bank Dunia akan memberikan modal kepada negara-negara bagi menggunakan modal tersebut bagi tujuan pembangunan negara masing-masing. Seterusnya, Bank Dunia dibentuk pada tahun 1944 dan bertujuan bagi mengurangi kemiskinan. Jadi dengan modal yang diberikan oleh Bank Dunia, mereka dapat mencipta peluang pekerjaan dari pembangunan yang dilaksanakan. Dengan itu, kemiskinan sebuah masyarakat dapat dikurangkan. Jadi pada awal pembentukan, Bank Dunia berfokus untuk membangkitkan kembali ekonomi negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia yang Kedua. Pada waktu tersebut, negara-negara Eropah mengalami kehancuran ekonomi dan memerlukan dana bagi membina semula negara mereka. Jadi, pada situasi ini, Bank Dunia telah menawarkan modal pinjaman bagi mereka menggunakan modal tersebut untuk membangun semula negara mereka yang telah hancur. Baiklah, seterusnya kita akan melihat perbandingan sistem konvensional dengan sistem Islamik. Pada sistem konvensional, prinsipnya dibina oleh akal manusia, manakala sistem Islamik prinsipnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di sini terdapat perbezaan di mana prinsip yang dibina oleh akal manusia mungkin mengandungi kekurangan berbanding prinsip berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, sistem konvensional ini mengamalkan riba atau faedah yang berganda-ganda. Mungkin sememangnya faedah ataupun riba ini merugikan peminjam. Berbeza dengan sistem Islamik, ia mengamalkan transaksi jual beli atau sewa aset yang bukan akad pinjaman wang. Seterusnya, pada sistem konvensional, pelabur dijanjikan dengan kadar faedah yang tetap. Manakala sistem Islamik
pelabur dan bank Islam akan berkongsi untuk rugi dan tiada kadar keuntungan yang tetap. Di sini kita boleh dapat melihat bahawa sistem Islamik adalah lebih adil dari segi pelaburan. Seterusnya, pada sistem konvensional mendapatkan keuntungan tanpa menitik beratkan had batasan agama dan moral. Berbeza dengan sistem Islamik ialah berdasarkan prinsip Islam dan menjaga manfaat masyarakat sejagat. Di sini kita boleh melihat bagaimana sistem Islami itu mementingkan kesamarataan dan tidak hanya mementingkan keuntungan pada satu pihak saja. Seterusnya yang terakhir, bahawa sistem konvensional ini mengenakan tambahan wang penalti ke atas pinjaman yang lambat bayar. Manakala sistem Islamik mengenakan wang kompensasi ke atas kelewatan, tetapi wang tersebut tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bank. Jadi di manakah wang ini disalurkan? Jadi kalau kita dapat lihat, sistem Islam ini akan menyalurkan wang tersebut ke badan-badan kebajikan contohnya. Jadi pada slide ini kita akan lihat kesan isu ekonomi tamadun barat terhadap negara Malaysia. Yang pertama, pengenalan sistem konvensional menyebabkan setiap bank di Malaysia terpaksa menggunakan sistem riba. Jadi apa itu sistem riba? Sistem riba merupakan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh bayaran pinjaman. Yang kedua, kita lihat Malaysia terpaksa bergantung kepada pasaran dunia barat bagi meningkatkan sumber ekonomi negara. Jadi bank di Malaysia tiada pilihan dan terpaksa mengikuti sistem konvensional yang mengandungi unsur riba. Yang ketiga, kita lihat Bank Dunia mengamalkan sistem konvensional yang menghapuskan sistem Islamik. Jadi sistem konvensional yang dilaksanakan Bank Dunia dengan pengenalan riba adalah bercanggah dengan sistem Islamik. Seterusnya, sistem ekonomi tamadun Islam yang diamalkan akan terhapus menyebabkan sistem ekonomi secara kapitalis yang berunsurkan riba dilaksanakan. Kalau kita lihat, kadar faedah yang mengandungi unsur riba dilaksanakan terhadap negara yang berhutang sangat tinggi dan akan menguntungkan pihak Amerika. Yang terakhir, kita dapat meningkatkan kadar kemiskinan di negara hasil daripada pengenalan riba. Kalau kita lihat, rakyat Malaysia terpaksa berhutang untuk membeli kereta, rumah dan aset yang bernilai tinggi. Penggunaan riba ke atas pembelian menyebabkan kesukaran dalam menyelesaikan hutang. Jadi dengan itu, kadar kemiskinan akan meningkat menyebabkan negara mengalami masalah ekonomi. Seterusnya kita akan melihat pelopori barat terhadap pasaran dunia. Jadi kalau kita lihat, Amerika merupakan negara yang memiliki sistem perbankan antarabangsa dunia. Kita sendiri melihat mata wang kita merujuk kepada US dollar, iaitu sebagai transaksi pertukaran antarabangsa. Kenapa perkara sedemikian berlaku? Kerana Amerika merupakan pemegang ekonomi yang terbesar di dunia dan mereka mengawal ekonomi dunia. Seterusnya, mereka dapat mengawal mata wang. Amerika juga mengawal bank-bank gergasi. Ini adalah salah satu faktor utama. Seperti multinational serta International Monetary Fund, iaitu IMF. Jadi apa tujuan IMF tersebut? IMF akan memberikan pinjaman kepada negara-negara yang memerlukan wang bagi tujuan membangunkan negara mereka. Seterusnya, Amerika juga merupakan pasaran dan pelanggan bagi barangan utama dunia. Jadi Amerika tidak sahaja mengimport, tapi mereka juga mengeksport. Mereka sangat aktif dalam pasaran dagangan dunia. Seterusnya, Amerika juga membekalkan barangan siap guna yang menjadi keinginan seluruh masyarakat dunia. Jadi kalau kita tahu, Amerika Syarikat dia sangat aktif dari segi dagangan, mengimport, mengeksport barangan yang diperlukan di seluruh dunia. Pada seterusnya, Amerika juga menjadi negara utama yang
terhadap pasaran makanan. Contoh kalau kita lihat pasaran makanan yang famous seperti McDonald, Starbucks, Burger King dan banyak lagi franchise-franchise mereka yang disebarkan di serata dunia. Ini menunjukkan bahawa Amerika sangat bukan sahaja menguasai ekonomi dari segi kewangan, malah mereka juga dari segi bidang lain iaitu makanan juga mereka sangat berpengaruh. Seterusnya yang terakhir, US dollar menjadi pengukur kepada nilai mata wang antarabangsa seperti yang kita sebut tadi. Seperti negara Malaysia juga merujuk kepada US dollar sebagai mata wang pertukaran antarabangsa. Ini menjadikan Barat sebagai modal antarabangsa. Kalau kita tengok negara-negara di Barat, mata wang mereka sangat kukuh kerana penguasaan dari segi ekonomi. Bukan saja dari segi perbankan, malah dari segi ekonomi juga. Okay, jadi nama saya Nurul Zulaika binti Zakaria dan saya akan meneruskan pembentangan tentang isu-isu kontemporari tamadun Islam dan Barat dari sudut hegemoni Barat dan globalisasi terhadap politik dan sosial yang memberi kesan terhadap tamadun Malaysia. Okay, jadi yang pertama tentang dari aspek politik ataupun isu politik lah. Okay, jadi yang pertama sekali, sepatutnya cara Islam berpolitik ialah dengan mengadakan musyawarah atau perbincangan. Okay, tapi kalau kita lihat pada waktu kini, pada zaman kini, disebabkan tamadun Barat yang menguasai dunia pada ketika ini, maka politik secara demokrasi dilakukan. Okay, bermakna kalau pada zaman tamadun Islam, pada zaman dahulu, kita akan bermusyawarah, maksudnya kita akan berbincang dulu untuk melantik pemimpin tu. Okay, tapi pada zaman kini kita hanya guna demokrasi ataupun kita hanya undi. Jadi kita sebenarnya tak tahu pun macam mana perangai ataupun sifat kepribadian pemimpin tu, bakal pemimpin tu. Jadi sebenarnya dia sedikit sebanyak memberikan kesan lah, macam kalau kita tak tahu perangai dia macam mana, kalau kita macam pilih je, just undi je, jadi kita mungkin akan silap undi orang. Maksudnya sebab itulah sampai sekarang ni, kesan dia kalau kita tengok, orang yang tak layak pun jadi pemimpin akan jadi pemimpin. Tapi orang yang sebenarnya layak jadi pemimpin, tak jadi pemimpin pun. Okay. Jadi bermaksud kalau kita just undi tanpa kita tahu dia ni perangai dia macam mana, okey, bertanggungjawab tak, amanah tak, tapi kita just undi. So benda tu akan bagi efek, akan bagi kesan dekat kita, dekat negara kita, sebab dia yang bakal pemimpin tu yang akan memimpin negara kita. Jadi kalau dia tak jalankan tanggungjawab amanah dia, so dia akan buat negara kita, politik negara pun akan jadi kucing-kacir macam tu. Okay? Jadi selain itu, kesan politik dari tamadun Barat ni kepada tamadun Malaysia ialah akan mewujudkan hubungan diplomatik dan menggugat keamanan negara. Maksudnya ada kesan positif dan negatif. Okay, jadi saya sambung. Seterusnya, dalam hegemoni, kelompok yang mendominasi berjaya untuk mempengaruhi kelompok yang didominasi. Untuk menggunakan nilai-nilai moral, politik, sosial dan budaya dari kelompok yang dominan tu. Maksudnya macam kita tengok sekarang lah, tamadun Barat tu dia menguasai tamadun-tamadun lain lah macam tu. Sebab dia ada kuasa besar. Jadi bila dia ada kuasa besar tu lah dia boleh macam mempengaruhi dari semua aspek. Maksudnya dari segi politik, sosial dan sebagainya. Jadi perluasan pengaruh ke atas negara lain telah digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau mewujudkan hubungan sateliti dalam usaha untuk meluaskan pengaruhnya. Okay, maksudnya dia Amerika Syarikat ni memang ada pengaruh yang besar. Macam biasanya maksudnya pengaruh yang besar tu dia menguasai lah negara-negara lain. Okay, jadi kalau dia cakap apa-apa pun memang biasanya orang akan dengar gitu, dan dia ada kuasa. Maksudnya macam kalau kita tengok macam tadi kan ada pengaruh tentera. Maksudnya dia ada kekuatan tentera tu. Okay. Jadi dia boleh
macam lagi mempengaruhi, boleh dari segi sebenarnya dari segi semua aspek sosial, dari segi pemakanan pun semua. Okay, lepas tu seterusnya, penjajahan yang baru telah bermula selepas berlakunya perang ekonomi, diplomatik, politik, ideologi dan budaya. Sebagai contoh, tamadun barat menuduh kumpulan Islam Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama sebagai pengganas. Okay. Kat sini pun sama. Sebab kalau kita tengok, sebenarnya kumpulan Islam ni tak bersalah pun. Dia hanyalah mempertahankan hak mereka je. Tapi disebabkan tamadun barat ni dia macam campur sebab dia ada komuniti yang ramai dan dia ada kuasa besar tu. Jadi dia menuduh kumpulan Islam pengganas. Sebab kumpulan Islam ni biasanya dia akan berperang. Maksudnya dia akan hantar tentera tu untuk mempertahankan hak mereka. Maksudnya untuk jaga keselamatan je sebenarnya. Tapi still dituduh sebagai pengganas. Jadi kat situ pun nampak macam betapa macam perbuatan dia tu maksudnya tak patutlah buat macam tu. Okay, seterusnya, Amerika telah menggerakkan kuasa ketenteraannya di Asia Barat kerana ingin menghapuskan kumpulan pengganas tersebut. Okay, maksudnya Amerika hantar juga tentera dia lah untuk lawan balik. Okay, jadi sebenarnya macam saya cakap tadi, tamadun Islam ketika tu hanyalah mempertahankan hak dan melindungi keselamatan negara mereka. Tetapi disebabkan tamadun Barat seolah-olah mempunyai pengaruh yang kuat dan kuasa yang besar, jadi mereka macam buat sesuka hatilah. Okay, jadi ni kesan negatif lah kalau kita tengok sebab benda tu patutnya tak berlaku lah. Patutnya akan adil lah. Tapi dia macam memilih macam gitu. Kalau tentera Islam, okay, dicop pengganas. Padahal mereka bukan menyerang negara lain pun, hanya mempertahankan hak je gitu. Jadi seterusnya, hegemoni Barat dalam politik dan sosial yang diwujudkan bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan, mengetengahkan idea Islam yang ganas, ekstrim, tiada toleransi, fanatik dan segala keganasan di dunia. Okay. Itu saja. Jadi seterusnya saya akan sambung berkenaan isu politik. Okay. Jadi yang pertama, isu politik. Perkembangan politik oleh Barat telah lama berlaku, bermula dengan penjajahan negara-negara kecil dan yang baru membangun. Jadi ini memberikan impak secara langsung dalam politik, struktur ekonomi dan nilai sosio budaya negara-negara terbabit. Okay, jadi pada akhir penjajahan, mereka menggunakan pendekatan baru untuk terus mendominasi politik dunia melalui pendekatan globalisasi. Okay, jadi yang macam kita tahu, globalisasi ni ialah dunia tanpa sepadan. Maksudnya, tamadun Barat ni memang menguasai dunia lah dari segi semua aspek politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Okay, macam kalau kita tengok ekonomi tu memang tamadun Barat yang menguasai ekonomi. Dia orang yang pegang ekonomi. Nilai wang pun bergantung pada tamadun Barat, pada Amerika Syarikat dan sebagainya. Okay, jadi dari aspek sosial pun sama. Maksudnya tamadun Barat ni terlampau macam banyak mempengaruhi tamadun Islam dan semua negara lah. Sebab tamadun Barat, contohlah dari segi sosial kan, kalau dia ada buat cerita ke apa-apa, okay, jadi tamadun lain akan sangat mudah terpengaruh. Okay, rakyat-rakyat negara lain mudah terpengaruh. Okay, jadi bagi negara Islam pula, kebanyakannya telah mendapat kemerdekaan daripada mana-mana pengaruh. Sungguh pun begitu, pengaruh dan dominasi Barat tidak hilang. Contohnya, dalam konteks kebebasan dan hak untuk membuat keputusan, terutama dalam hal politik dan keselamatan antarabangsa. Bermaksud, banyak je negara Islam yang dah merdeka daripada tamadun Barat dan sebagainya. Tapi negara Islam atau negara lain masih lagi terpengaruh dengan tamadun Barat, masih lagi terikut-ikut. Jadi sama juga kalau untuk keputusan politik ke, macam yang kita cakap politik, patutnya negara Islam gunakan politik yang digunakan oleh tamadun Islam pada zaman dulu. Tapi negara Islam pada zaman kini masih lagi menggunakan politik seperti tamadun Barat, iaitu demokrasi. Maksudnya masih lagi menggunakan undian, maksudnya macam tu. Jadi dia ada kekurangan juga di mana kita, macam saya terangkan sebelumnya, kita tak tahu macam mana sifat peribadi pemimpin tu sebenarnya. Okay? Jadi dia akan bagi kesan, sebab pemimpin yang tak bertanggungjawab tu dia akan buat negara kucing-kacil lah dari segi semua aspek ekonomi. Maksudnya semuanya, ekonomi tak membangun, sosial negara pun pada tahap yang sama macam tu, tak ada perubahan. Okay?
Seterusnya, terdapat banyak isu yang berkait antara tamadun barat dan tamadun Islam yang menunjukkan ketidakadilan yang berlaku antara dua tamadun ni. Bagaimana umat Islam ditindas dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga pengaruh barat dalam badan dunia seperti PBB. Maksudnya dekat sini, kalau kita tengok pengaruh barat ni sangat kuat sehingga kan Persatuan Badan-Badan Bersatu PBB juga macam terikut-ikut dengan tamadun barat. Maksudnya mengikut Amerika Syarikat. Macam contohlah kalau ada dua negara yang tengah bertelingkah. Dua negara yang macam tengah bergaduh, contohnya nak dapatkan hak tanah ataupun kawasan dan sebagainya. Tapi biasanya Amerika Syarikat yang boleh menang. Sama juga. Yang ni contohlah, saya bagi contoh kalau isu Singapura dan Malaysia. Disebabkan Singapura tu lagi mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan Amerika Syarikat, jadi dia dapat macam kelebihan di mana Amerika Syarikat pun macam bila walaupun bersidang dekat mahkamah OIC, tapi masih lagi Singapura yang boleh menang walaupun sebenarnya tu hak Malaysia. Maksudnya saya cakap kat sini bila tamadun barat Amerika Syarikat yang menguasai, jadi dia ada kuasa yang besar. Jadi macam semua nak dengar cakap dia, kena dengar cakap dia gitu. Jadi seterusnya, melalui pengaruh barat dalam badan dunia, kita dapat mengetahui banyak negara Islam yang teraniaya dan dikenakan pelbagai tindakan seperti pencabulan hak asasi, sekatan ekonomi, peran dan penguasaan mereka dalam hal politik negara-negara Islam. Maksudnya dia yang menguasai negara-negara Islam. Seterusnya, sebagai contoh, saya nak bagi contoh apabila melihat keadaan di Iraq pada hari ini, dapat dilihat dengan jelas bahawa Amerika Syarikat yang mendominasi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia dan United Kingdom, dan kemudiannya melakukan campur tangan dalam politik dalaman Iraq. Ni yang kita tengok dekat negara Iraq. Maksudnya Amerika Syarikat ni suka campur tangan sebab dia kan ada kuasa besar, so dia suka campur tangan dalam politik lain. So ni adalah kesan negatif, sebab sepatutnya walaupun dia ada kuasa besar, dia tak patut campur tangan dalam politik negara-negara lain. Oleh itu boleh dikatakan Amerika Syarikat telah terlibat secara langsung dengan menganggap diri mereka sebagai polis dunia. Maksudnya polis dunia sebab apa? Sebab dia suka masuk campur dalam hampir semua persengketaan wilayah dan antarabangsa, tidak kira sama ada di Palestin, Somalia, Kashmir, Bosnia Herzegovina, Iraq dan lain-lain. Maksudnya Amerika Syarikat memang suka campur tangan dalam politik negara lain. Jadi politik negara lain pun akan kucak-kacir. Sama juga kalau dalam Malaysia, Amerika Syarikat pun sebenarnya ada juga campur tangan sedikit. Jadi dia akan buat kita politik kita tak stabil lah. Sekali, kedudukan Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa besar dunia tidak boleh ditandingi kerana mereka mempunyai pasukan tentera dan militeri yang kuat dan hebat serta pengaruh yang kuat. Macam saya cakap tadi, bila dia ada tentera dan militeri yang kuat, jadi dia akan negara lain akan takutlah sebab tentera yang boleh serang negara lain. Maksudnya kalau Malaysia rapat, Malaysia ada hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat dan negara besar yang lain sebab untuk pastikan negara kita masih lagi aman. Sebab kalau kita tak ada hubungan diplomatik, kita tak baik dengan negara luar, mungkin mereka akan hantar tentera atau sebagainya untuk serang negara kita. Jadi sebab itulah kita pentingnya hubungan diplomatik dengan negara lain. Jadi Amerika Syarikat juga muncul sebagai satu-satunya kuasa besar dunia yang tidak boleh ditandingi setelah berakhirnya Perang Dingin dan kejatuhan Soviet Union sehingga kini. Jadi kesimpulannya, kesan politik kepada Malaysia, kesan isu politik ni kepada negara tamadun Malaysia ialah pemimpin yang tidak amanah, dan negara Malaysia terpaksa dia akan lahirkan pemimpin yang tidak amanah. Sebab apa? Sebab bila kita terlampau ikut tamadun barat, jadi adalah pemimpin yang tidak amanah sebenarnya, yang kita tak tahu peribadi dia macam mana kan. Jadi negara Malaysia juga terpaksa mengikut politik dan sosial negara barat kerana mereka mempunyai kuasa besar. Bermakna Malaysia tidak boleh melakukan semua perkara sesuka hati. Seterusnya
dari aspek sosial dulu. Okay, yang pertama, contohnya negara Palestin. Okay, baru-baru ini telah berlaku satu tembakan beramai-ramai daripada golongan Islamofobia. Okay, Islamofobia ni ialah di mana mereka membenci agama Islam dan menganggap orang Islam sebagai pengganas. Okay, oleh itu mereka menyerang Muslim. Okay, masa tu dia ingat orang Islam yang pengganas. Okay, jadi Islamofobia inilah yang serang orang Islam, serang rakyat Palestin. Tapi sebenarnya kalau kita pengganas, kalau rakyat Palestin tu pengganas, dah lama rakyat Palestin tu serang negara lain dan dah lama ambil alih kuasa negara lain. Tapi kita boleh nampak kat sini sebab rakyat Palestin tak serang pun negara lain, tapi negara lain ataupun kita panggil tentera Israel yang serang rakyat Palestin. Okay, dan kalau ikut peta dunia pun sebenarnya Palestin tu adalah hak milik rakyat Palestin lah, bukannya Israel punya. Jadi dekat situ pun sudah terang lagi bersuluh yang bukan salah rakyat Palestin. Okay, mereka hanyalah mempertahankan hak dan keselamatan rakyat mereka. Mereka maksudnya berperang tu untuk tahankan hak je, bukannya untuk serang negara orang untuk dapat ambil alih kuasa orang. Ambil alih kuasa negara lain lah. Okay, jadi kesan dia dari segi sosial, mungkin rakyat negara lain akan berpendapat bahawa orang Islam ni golongan pengganas. Sebab apa? Sebab bila tamadun barat yang menguasai, jadi dia kan ada pengaruh yang besar. Pengaruh tu maksudnya orang macam dengar cakap dia. Jadi bila dia cakap macam tu, orang macam, oh betul ke? Betul juga rakyat Palestin ni pengganas, teroris gitu. Padahal hakikat dia tak pun. Okay, jadi itu pun kesan bila tamadun barat yang kuasai dunia. Okay, jadi semasa rakyat Palestin berperang dengan tentera Israel, ramai juga orang yang mengatakan orang Islam di Palestin adalah pengganas kerana menyerang balik tentera Palestin. Okay, jadi sebenarnya perkara ini tak sepatutnya berlaku lah, sebab kalau kita fikir secara logik pun memang tak betul. Memang sebab tu negara Palestin kan rakyat dia. Okay, jadi rakyat Palestin memang pertahankan hak dan lindungi keselamatan negara mereka. Sebab kalau kita kena serang, kita tak akan berdiam diri dan hanya mengalah. Setelah itu kita akan pertahankan negara kita kan. Jadi sama dengan Palestin. Okay, jadi kenapa dari segi sosial dia menjadi isu? Sebab maksudnya sosial yang kucak-kacir. Maksudnya negara jadi kucak-kacir sebabkan tamadun barat yang terlampau macam terlampau sokong tentera Israel. Sedangkan tentera Israel tu salah. Okay. Seterusnya, pembangunan globalisasi telah menyebabkan sosial barat juga berkembang pesat. Okay. Bermaksud globalisasi ni dunia tanpa sepadan tadi kan. Okay. Bila berlakunya ada globalisasi ni, maksudnya sosial barat juga berkembang pesat. Maksudnya mereka dapat menguasai lagi dunia. Okay. Dari segi politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Jadi falsafah sosial barat yang hanya mementingkan kebendaan serta hiburan dan menjurus ke arah material semata-mata. Okay. Jadi sosial barat ni memang lebih kepada hiburan, tak ada ke arah kebaikan pun sebenarnya. Okay. Semuanya hiburan dan material, maksudnya bersifat materialistik, kebendaan je. Okay, jadi kesannya tamadun hilang kawalan moral dan terjebak dengan gejala sosial yang negatif. Okay, maksudnya rakyat akan bila rakyat terpengaruh sangat dengan tamadun barat ni, jadi dari segi sosial tu rakyat akan hidup bersosial, maksudnya hilang moral dah. Tak ada kebaikan, tak nampak dah rakyat ni bermoral. Okay, jadi sebab itulah ni dekat kesan dekat tamadun Malaysia. Sebab bila rakyat Malaysia sendiri pun ada ramai yang terikut-ikut dengan tamadun barat. Jadi sebenarnya dia bagi kesan yang negatif sebab gejala sosial semakin meningkat dari semua aspek lah. Okay, gejala sosial dari aspek mungkin terlampau bebas bergaul, mungkin akan tak ada dah ikut ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Okay. Jadi sebagai contoh, isu yang berleluasa hingga ke hari ini ialah mengenai pemujaan artis-artis yang disukai hingga mengikut fashion yang mencolok mata serta gaya hidup bebas yang merosakkan akhlak anak muda hingga menjerumuskan mereka ke kancah maksiat yang merosakkan maruah diri, agama, bangsa dan negara. Okay, maksudnya dekat sini bila terlampau terikut dengan tamadun barat, dengan orang barat, jadi kita tak ada moral, kita tak ada
tak ada pegangan yang kuat. Maksudnya kita tak ikut ajaran yang dianjurkan oleh agama Islam, ajaran Al-Quran. Jaga pemakaian semua tu dah hilang semuanya. Jadi sama je tamadun Islam dan tamadun Barat. Sepatutnya tamadun Islam ni lebih berhati-hatilah, lebih baik, lebih bersifat, lebih mempunyai moral. Jadi disebabkan terlampau ikut tamadun Barat tu lah jadi hilang semuanya. Maksudnya tamadun Islam pun sama, tak ada moral, masih lagi macam tak nampak pun kebaikan tu. Akhir sekali, kesan dari aspek sosial. Jadi apabila kita membincangkan aspek sosial, kita dapat melihat hubungan sosial sebagai satu konsep yang diketengahkan dalam bidang pengajian sosiologi. Pada asalnya, sosial adalah satu perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu social. Terdapat dua makna umum bagi penggunaan biasa perkataan sosial dalam bahasa Inggeris, iaitu social dan social atau sociable. Dalam kebudayaan dan masyarakat Inggeris, sociable memberi maksud seseorang yang cuba melakukan kebaikan dan berkawan dengan sesiapa sahaja supaya orang tersebut dianggap sebagai orang yang baik dalam masyarakat Inggeris. Perbuatan ini mempunyai nilai yang agak berbeza dalam masyarakat Melayu yang menganggap orang yang suka bersosial selalunya melampaui batas-batas kebudayaan, maka orang tersebut dikatakan tidak baik. Jadi, Barat juga menguasai kepimpinan moral utama dalam masyarakat. Dunia Barat, terutamanya Amerika Syarikat pada hari ini telah membanjiri dan menguasai dunia dengan pengeksportan budayanya. Maksudnya dia ekspor budaya dia tu, ditunjukkan budaya dia melalui jalan-jalan cerita ataupun movie yang dia masyarakat Barat ni lakonkan lah. Jadi dari situ pun dia mempengaruhi tamadun Islam dan negara-negara lain. Jadi kemudian berlakunya pertukaran dan pernyataan simbol yang mencerminkan kehidupan manusia dari aspek kepercayaan, gaya hidup, cita rasa dan lain-lain dari Barat ke dunia luar. Maksudnya semuanya yang dilakukan oleh negara Barat diikuti oleh negara-negara lain, tamadun Islam dan sebagainya lah. Jadi dari situlah kesan aspek sosial ni. Maksudnya kesan pengaruh tamadun Barat. Seterusnya, rakyat Malaysia zaman kini berbeza dengan zaman dahulu kerana pada zaman kini kita lebih terpengaruh dengan makanan Barat seperti western food dan sebagainya. Disebabkan tamadun Barat yang bersifat hegemoni, maka kita juga seolah-olah terikut dengan cara orang Barat bersosial. Maksudnya dari semua aspek, macam saya cakap tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya, permakanan, semuanya kita terikut dah dengan tamadun Barat sebab dia yang hegemoni, dia yang macam mendominasi lah, mempengaruhi semua orang gitu. Jadi akhir sekali, jika ada orang Islam yang terlampau mengikut orang Barat sehingga melanggar perintah Allah, maka sudah tentu ia bertentangan dengan ajaran Islam yang suci, baik dan sempurna. Maka akan terhasillah rakyat yang tidak berkualiti. Jadi ini pun kesan yang kita dapat lihat, kesan negatif bila tamadun Barat menguasai segala-galanya. Kesimpulannya macam itulah. Kita walaupun tamadun Barat yang menguasai dunia, tapi kita sebenarnya masih lagi boleh mengekalkan ajaran tamadun Islam dari segi politik dan sosial. Maksudnya kalau dari segi politik tu boleh bermusyawarah. Kalau dari segi sosial kita boleh kekalkan ajaran Islam dengan didik betul-betul rakyat Malaysia. Macam tu. Dan tak boleh terpengaruh sangat dengan tamadun Barat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan isu kontemporari mengenai hak asasi manusia. Setiap manusia menginginkan kebebasan, mencintai keadilan dan membenci kezaliman. Oleh itu, hak asasi manusia sedunia telah diisytiharkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dengan tujuan untuk menjaga kebebasan serta melindungi hak asasi seluruh warga dunia. Yang mana konsep hak asasi yang digunakan pada hari ini lebih mengutamakan hak asasi mengikut pemikiran Barat. Jadi, dapat kita lihat bahawa dalam setiap tamadun pasti mempunyai pengaruh daripada Barat oleh kerana hegemoni mereka terhadap tamadun yang lain. Berikut merupakan isu-isu kontemporari berkaitan hak asasi manusia antara tamadun Barat dan Islam. Isu yang saya cari atau kaji merupakan isu lesbian, gay, bisexual dan transseksual atau sekarang lebih dikenali sebagai LGBT.
Dan isu yang seterusnya merujuk kepada isu yang hangat hingga ke hari ini, iaitu berkaitan Israel yang mencabuli hak asasi rakyat Palestin. Baiklah, untuk memperjelaskan lagi isu kontemporari mengenai perjuangan LGBT antara tamadun barat dan tamadun Islam, kita telah pun mengetahui bahawa tamadun Islam sangat-sangat melarang golongan ini, malah agama-agama lain juga turut melarangnya. Namun, masyarakat barat mewujudkan peraturan hak asasi bagi golongan ini mengikut pengalaman mereka sendiri. Hubungan homoseksual dianggap satu jenayah yang serius di Eropah pada abad ke-18 dan abad ke-19. Namun, masyarakat barat secara perlahan-lahan menerima perbuatan homoseksual sebagai sebahagian daripada hak individu. Manakala Belanda merupakan negara pertama yang membenarkan perkahwinan sejenis pada tahun 2001. Jadi, hal ini memberi pengaruh kepada tamadun lain untuk merealisasikan pengaruh berikut dalam tamadun mereka. Contohnya, macam perarakan kebanggaan Pride Parade tadi atau Pride Month. Jadi dekat sini, negara-negara Asia juga seperti Thailand, mereka juga meraihkan kebanggaan seperti itu. Mereka juga meraihkan apa yang telah dianjurkan oleh Barat. Okey, seperti yang di Malaysia baru-baru ini muncul satu isu di mana isu mengenai seorang transgender dari Malaysia yang dikatakan berpindah ke Australia pada Oktober 2021, memandangkan negara tersebut memperjuangkan hak-hak LGBT. Hal ini jelas menjadikan kita sebagai negara yang dipandang serong oleh tamadun yang menyokong golongan tersebut. Kerana mereka menganggap kita tidak membela golongan LGBT di bawah negara kita, di bawah pemerintahan Malaysia. Jadi ini menyebabkan bertambah keruh apabila golongan-golongan ini berani menyuarakan hak-hak mereka. Contohnya untuk bebas hidup macam transgender. Mereka menyuarakan hak mereka untuk hidup seperti masyarakat yang lain. Jadi ia memberi kesan yang negatif terhadap masyarakat, agama dan negara kita sendiri. Apabila membicarakan tentang isu-isu, pasti akan ada kesannya. Jadi, kesan perjuangan isu LGBT ini terhadap tamadun Malaysia ialah gejala LGBT semakin berleluasa dan mempengaruhi generasi muda. Okey, dari kesan ini dapat kita lihat keruntuhan sasiah dan moral dalam kalangan anak-anak muda yang dipengaruhi oleh anasir golongan LGBT. Okey, kesan ini berpunca daripada produk-produk Hollywood yang beragendakan seksualiti. Contohnya seperti dalam movie atau drama yang mana memperjuangkan golongan LGBT. Okey, jadi produk-produk ini dikomersialkan dengan aksi-aksi homoseksual yang mudah memberi pengaruh kepada generasi muda. Kerana generasi muda adalah generasi yang senang menerima pengaruh, terutama pengaruh daripada luar yang memberi hiburan. Okey, selain itu, kesannya adalah menyebabkan penyakit sosial seperti HIV yang semakin meningkat dalam negara. Walaupun penyakit ini boleh berpunca daripada pelbagai faktor lain macam dadah dan sebagainya. Namun punca utama penyebab penyakit ini adalah daripada golongan homoseksual. Seperti yang saya cari melalui carian saya, seramai 1,697 daripada 3,847 orang pengidap HIV adalah daripada golongan homoseksual dan biseksual. Okey, dan kesan yang seterusnya iaitu meruntuhkan institusi kekeluargaan. Okey, ini dapat kita lihat bahawa keluarga-keluarga bagi golongan ini tidak dapat menerima bahawa ahli keluarga mereka, contohnya abang, kakak, anak yang mana merupakan golongan LGBT, contohnya transgender. Okey, maka berlakulah konflik pertelingkahan hingga menyebabkan pergaduhan antara ahli keluarga. Contohnya ayah, ibu bapa yang mana memukul atau memarahi atau menghalau anak-anak mereka yang mana tergolong dalam golongan LGBT ini. Okay, seperti yang saya pernah lihat dalam viral, yang mana pernah viral video seorang transgender lelaki yang telah menjadi perempuan. Dia
dihalau, diusir oleh keluarganya dan ayahnya tidak mengaku dia sebagai seorang anak. Jadi itu adalah kesan yang paling teruk, kesan yang paling menyedihkan bagi seorang manusia yang sepatutnya perlu hidup dalam institusi kekeluargaan yang harmoni. Isu yang seterusnya merupakan isu yang masih panas hingga ke hari ini dan masih berlaku, iaitu berkaitan konflik antara Israel dan Palestin. Konflik Israel-Palestin masih belum berakhir hingga ke hari ini. Ia semenjak daripada pendudukan Israel pada tahun 1967. Israel berjaya mendirikan negara dengan bantuan kuasa besar seperti British dan Amerika Syarikat. Dan sejak Israel diisytiharkan pada tahun 1944, peranan Zionisme semakin meluas hingga mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan norma dan hak asasi manusia. Isu mengenai konflik ini menjadi bertambah rumit apabila tentera Zionis menyerang Gaza pada 10 Mei 2021 dan telah mengorbankan sebanyak 248 penduduk Palestin, termasuklah 66 orang kanak-kanak dan lebih 1,900 orang telah cedera. Jadi juga terdapat isu yang lain yang juga masih hangat, iaitu mengenai isu jemaah Palestin yang dipukul dan diserang oleh pasukan keselamatan Israel ketika mereka sedang menunaikan solat subuh di Masjid Al-Aqsa di Baitul Muqaddis. Isu-isu ini menunjukkan kebiadaban tentera Israel yang telah merampas hak asasi manusia bagi rakyat di Palestin. Sedangkan dunia mengetahui bahawa negara tersebut adalah milik Palestin sepenuhnya. Jadi sebelum dirampas secara keras oleh pihak Israel, masyarakat di sana sepatutnya mendapatkan hak asasi mereka untuk hidup dengan bebas dan bahagia. Tetapi oleh kerana kekejaman Zionis oleh pihak Israel, tentera Israel, hak asasi manusia mereka dirampas dan masyarakat hidup dalam ketakutan setiap masa dengan bom dan sebagainya. Malah kanak-kanak yang sepatutnya menjalani kehidupan dengan penuh menyeronokkan, bermain, telah pun diajar untuk mempertahankan diri, keluarga dan negara, agama. Jadi dekat sini tiada hak asasi manusia di sana. Mereka hidup dengan kekejaman daripada pihak luar, barat. Isu mengenai Israel dan Palestin telah membuka mata tamadun Islam di Malaysia, malah mendapat perhatian daripada tamadun-tamadun lain untuk sama-sama membantu masyarakat di sana. Namun, oleh kerana Israel mendapat sokongan kukuh daripada Amerika Syarikat, British, yang merupakan kuasa-kuasa besar. Jadi, masalah ini belum menemui titik akhir bagi penyelesaiannya. Jadi kesan melalui isu Israel dan Palestin terhadap tamadun Malaysia, yang pertama, ia memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menyayangi dan melindungi tanah air. Jadi dalam kesan yang pertama ini, kita mula menyedari tentang keharmonian negara kita, keamanan negara kita yang perlu dihargai oleh setiap masyarakat. Maknanya rakyat Malaysia perlu menghargai keamanan negara kita. Tak ada orang jajah, tak ada bom setiap hari, tak ada tembak-menembak dan kanak-kanak masih boleh pergi sekolah semua. Setiap orang masih boleh pergi bekerja dengan baik dan hidup dalam keadaan aman tanpa rasa takut macam negara-negara Palestin. Okey, seterusnya meningkatkan sifat empati dalam diri masyarakat untuk membantu masa-masa yang tidak berdosa. Jadi seperti Aid Palestine. Aid for Palestine ni adalah satu pertumbuhan NGO yang mana bertanggungjawab untuk membantu mangsa-mangsa di Palestin yang mana mengalami kecederaan atau keluarga-keluarga mangsa yang terkorban daripada peperangan di sana. Contohnya, selain itu penubuhan pelbagai NGO yang bertanggungjawab terhadap masyarakat Palestin. Macam kita tengok kat Malaysia ni, banyak NGO yang kita boleh tengok, yang perlu dicari, yang kita boleh percaya untuk kita bantu, menderma. Mereka menghantar keperluan harian macam makanan, pakaian. Okay. Dan juga Pertubuhan Kerjasama Islam, OIC. Mereka ini bertindak membantu masyarakat-masyarakat di sanalah, kerjasama antara Islam, negara-negara Islam. Okey, seterusnya kesan negatif, iaitu berlaku konflik antara masyarakat yang menyokong tindakan Israel serta masyarakat yang menentang tindakan Israel. Jadi dekat Malaysia ni berbagai agama, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Jadi yang mana
Dan ada juga fahaman yang berbeza mengenai isu Israel dan Palestin ni. Contohnya ada yang memahami begini-begini dan menyebabkan mereka menganggap tindakan Israel itu adalah tindakan yang betul. Okey. Jadi oleh kerana kepelbagaian fahaman dan pendapat mengenai isu ini, setengah masyarakat ada yang menyokong, ada setengah masyarakat ada yang menentang perbuatan ini. Jadi berlakunya pertelingkahan sesama masyarakat. Kalau kita tengok dekat media sosial adalah satu platform yang paling utama untuk mereka berbahas mengenai isu-isu ini yang masih belum menemui jalan penyelesaiannya. Jadi apa yang dapat dirumuskan oleh saya dan ahli kumpulan mengenai tugasan ini, isu-isu kontemporari yang berlaku berpunca daripada globalisasi yang melanda dunia yang mengikut arus kemodenan zaman dengan pelbagai ciptaan-ciptaan baru, pengaruh-pengaruh baru. Pelbagai konflik yang dapat dilihat pada hari ini yang mengajar kita supaya lebih menghargai ketamadunan yang sejahtera dan aman damai. Bukan sahaja konflik dan isu-isu seperti yang telah dinyatakan oleh saya dan ahli kumpulan, tapi banyak lagi isu-isu yang menyentuh mengenai perbalahan, pergaduhan antara tamadun dan sebagainya. Oleh itu, sebagai warga yang hidup harmoni di bawah satu tamadun Islam, kita perlulah mempertahankan tamadun kita agar tidak dijajah oleh anasir luar yang boleh meruntuhkan ketamadunan dan merosakkan bangsa, negara dan agama kita. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Kami bangga menjadi guru.